Kerajaan Arab Saudi melahirkan kegembiraan dan memberikan penghargaan kepada pegawai-pegawai Maktab Urusan Haji Negara Brunei Darussalam, yakni pentadbiran dan perubatan, di atas segala usaha mereka dan memuji pengurusan maktab tersebut kerana dapat mengekalkan pengurusan dan pentadbiran haji yang cemerlang sehingga jemaah haji negara Brunei Darussalam dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Timbalan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi memberi pujian tersebut semasa perjumpaan dan mesyuarat pengurusan haji tahunan peringkat Menteri tahun 1440 Hijrah. Perjumpaan tersebut diadakan di bangunan Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Arab Saudi. Dr. Abdul Fattah bin Sulaiman Mashan menambah bahawa jemaah haji negara Brunei Darussalam dapat mengekalkan diri mereka sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi dan menumpukan sepenuhnya ke atas pelaksanaan manasik haji. Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan agensi-agensi berkenaan sentiasa bersedia memberikan bantuan kepada semua jemaah haji termasuk dari negara Brunei Darussalam. Ini selaras dengan saranan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud supaya memberikan perkhidmatan dan keselesaan yang terbaik kepada para jemaah haji. Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku ketua rombongan negara ini, dalam ucapannya pula melahirkan penghargaan dan mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah kepada Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah dan pihak-pihak yang berkenaan di Arab Saudi atas pengurusan dan pengendalian cemerlang serta layanan baik yang diberikan kepada jemaah haji sepanjang musim haji 1439 Hijrah yang lalu. Pangeran Datuk Seri Paduka seterusnya menyambut baik atas komitmen tinggi Kementerian Haji dan Umrah dalam mengadakan perbincangan dan perundingan berterusan mengenai hal ehwal pengurusan haji bersama Kementerian Hal Ehwal Agama semata-mata bagi keselamatan, kebajikan dan keselesaan jemaah haji negara Brunei Darussalam pada setiap musim haji. Di perjumpaan dan mesyuarat tersebut, Timbalan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi turut menjelaskan dan menegaskan akan usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah dalam usaha mengemaskini dan menambah baik lagi hal ehwal pengurusan haji seperti penginapan, pengangkutan penerbangan, sistem e-hajj dan lain-lain lagi bagi musim haji tahun 1440 Hijrah nanti. Sejurus selepas perjumpaan dan mesyuarat diadakan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama bersama Timbalan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menandatangani persetujuan yang telah dicapai di dalam mesyuarat tersebut. Turun hadir Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Haji Yusof bin Haji Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi, dan Pangeran Haji Irman bin Pangeran Haji Osman, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Berkonsepkan harga kau-kau, Gempang Expo 2018 diadakan mulai hari ini sehingga hujung bulan Disember ini. Expo diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas adalah anjuran Starbucks Event Management yang dibuka mulai pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Expo yang melibatkan peserta dari dalam dan luar negara ini bertujuan memberi peluang kepada orang ramai berbelanja hujung tahun bersama keluarga di negara sendiri. Majlis pelancaran Gempang Expo 2018 petang tadi disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Buat pertama kali, Gempang Expo tahun ini mengadakan jualan gudang dengan mempamerkan ribuan kain yang dijual dengan harga mampu milik yang diadakan selama 7 hari. Selain itu, peralatan sekolah juga ada dijual dan beberapa aktiviti-aktiviti seperti peraduan mewarna untuk kanak-kanak juga diadakan. Selain itu, replika dinosaur juga disediakan bagi orang ramai bergambar secara percuma. Gerai-gerai menjual makanan dan minuman juga ditempatkan di luar kawasan stadium bagi kemudahan orang ramai yang berkunjung.
Orang ramai terutama para peminat seni lukisan berpeluang untuk menyaksikan hasil seorang pelukis potret yang dipamerkan di Galeri Seni Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Pameran berlangsung sehingga 3 Januari depan. Teruskan bersama berita perdana. Detik-detik bersejarah sepanjang 50 tahun pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang dirakamkan dalam bentuk seni lukisan dipamerkan ketika ini di Galeri Seni Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Koleksi sebanyak 13 buah lukisan besar itu dipaparkan melalui pameran lukisan solo yang diberi nama Raja Julangan Kasih Rakyat oleh seorang pelukis potret di negara ini. Pameran Raja Julangan Kasih Rakyat adalah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 dan juga Brunei December Festival 2018. Pameran dianjurkan oleh Atelier Hui Fong Eng dan ditaja oleh Asia Eurotech Sendirian Berhad dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lukisan-lukisan dihasilkan dengan menggunakan beberapa kaedah, antaranya melalui hasil pensel di atas kertas lukisan dan minyak di atas kanvas. Galeri pameran dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan diadakan sehingga 3 Januari depan. Seorang daripada 5 orang mungkin mengalami masalah kesihatan mental dalam kehidupan mereka. Menurut Kementerian Kesihatan, kesihatan mental adalah situasi di mana seorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental merujuk kepada cara berfikir, merasa dan bertindak. Di samping itu, ia juga merujuk kepada cara menghadapi masalah, mengatasinya dan berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko kes ini, antaranya selalu bertenang, sentiasa bersikap positif, mengamalkan gaya hidup yang sihat, mempelajari cara pengendalian stres yang efektif, pada masa yang sama mempunyai sokongan sosial yang baik. Di negara ini, jika seseorang itu ingin mendapatkan pertolongan, Kementerian Kesihatan telah menyediakan 2 tempat untuk dirujuk, iaitu di Perkhidmatan Psikologi Klinikal, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Perkhidmatan Psikologi Kemasyarakatan di Anggrek Desa. Golongan remaja dan dewasa adalah peringkat umur yang melalui banyak perubahan di dalam kehidupan. Semasa di peringkat ini, mereka akan belajar mengenal erti kehidupan. Bagaimanapun, perjalanan kehidupan pada peringkat umur tersebut boleh menyebabkan tekanan, ketakutan dan kebimbangan yang berlebihan. Jika perkara tersebut tidak dikenal pasti dan dikawal awal, perasaan itu boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Salah satu halangan orang ramai daripada menerima khidmat kami adalah kerana persepsi negatif tentang kesihatan mental sendiri di kalangan masyarakat kita. Kami menekankan yang mana salah satu sebab ialah kekurangan pemahaman, yang mana masyarakat beranggap kesihatan mental berkaitan dengan gila atau lunacy. Oleh sebab itu, ramai yang mengelak atau memilih untuk tidak mendedahkan atau berkongsi masalah-masalah yang mereka alami kerana takut didiskriminasi. Ahli keluarga serta kawan-kawan adalah yang terawal dan terdekat bagi mengesan jika seseorang itu mengalami masalah kesihatan mental. Jika sekiranya memerlukan bantuan ahli kesihatan profesional, bolehlah membawa jumpa doktor ataupun ahli psikologi melalui klinik walk-in kami pada waktu bekerja. Menurut pegawai psikologi lagi, bagi menjaga kesihatan mental, seseorang hendaklah mendapatkan rehat yang cukup, makan makanan yang sihat dan kerap bersenam. Usaha-usaha yang kolektif dari semua lapisan masyarakat akan dapat memberi kesan yang positif dalam membasmi isu-isu kesihatan mental untuk kebaikan masyarakat kita, yang mana ada
adanya pendekatan ini, kita sama-sama dapat membendung isu kesihatan mental secara lebih efektif. Pelbagai acara dan kaedah boleh diungkayahkan ke arah meningkatkan kesedaran dan memupuk rasa tanggungjawab di kalangan masyarakat kampung dalam sama-sama menjaga tahap kebersihan di kawasan awam. Salah satu daripadanya ialah walkathon kebersihan seperti yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Danau di daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Pengawasan Kejiranan kampung berkenaan pagi tadi. Aktiviti bermula di Dewan Kemasyarakatan Kampung Danau itu juga meliputi sepanjang kawasan Jalan Kampung Penapar, kawasan Jalan Kampung Keramut dan kawasan Jalan Kampung Tumpuan Ugas. Aktiviti diadakan sebagai salah satu kegiatan akhir tahun kampung berkenaan di samping meningkatkan perpaduan di kalangan penduduk kampung dengan membawa para belia untuk memupuk rasa cintakan kampung melalui aktiviti yang diadakan. Sikap seumpama ini harus ketanian dulu, tanamkan dari sekolah lagi dan ke rumah, bahkan keluar daripada alam sekitar kita ini. Jadi dengan ada cara itu barangkali maka kita lihat kampung kita ini akan cantik bersih. Belia merupakan aset negara yang berperanan besar dalam membentuk masa depan negara. Penglibatan belia dalam kerja-kerja amal dan persatuan-persatuan telah dapat membantu dalam pembentukan jati diri belia. Nadira Haji Omar membuat pendekatan mengenai penglibatan kumpulan generasi berkarya dalam usaha mereka membangun belia di negara ini. Sejak penubuhannya pada tahun 2017, generasi berkarya telah berjaya menganjurkan beberapa siri kem kepimpinan asas yang menjadi titik tolak ke arah perubahan diri kepada yang lebih baik. Melalui kem-kem ini, para belia diberi bimbingan asas tentang kepimpinan, merangkumi pelbagai aspek kebeliaan hingga kepada tanggungjawab terhadap pembangunan negara. Sejak siri pertama kem diadakan, lebih 300 orang peserta menyertainya. Dan sekarang ini sebenarnya adalah satu perusahaan sosial di mana kami ini adalah satu perusahaan sosial yang membuat platform dari segi kepimpinan dan motivasi, dan kami khususkan kepada belia yang berusia 13 tahun hingga ke 27 tahun. Dengan menyediakan platform-platform ini, kami dapat membantu para belia-belia kita ni, para remaja dan para belia kita ni untuk mencari hala tuju dalam kehidupan, dan asbab untuk membantu inilah kami sediakan pelbagai platform inspirasi daripada titah kepedulian ni. Dan pada tahun lepas saya dengan pengasas bersama Syukri Jamil, kami menghadirkan diri di Hari Belia Kebangsaan, sambutan Hari Belia Kebangsaan. Jadi masa tu kami berdiri di belakang plenary hall. Lepas tu kami melihatlah di pentas ni, kami lihat orang membaca ikrar, kami lihat orang yang menerima hadiah-hadiah, yang mendapat anugerah-anugerah. Jadi kami pun rasa macam okey, saya bercakap dengan Syukri, saya cakap kata ni mesti lakukan sesuatu, sebab kami benar-benar mahu membantu, akan tetapi masih tertanya-tanyalah anda tahu di mana dan macam mana akan membantu. Jadi kami balik, kami bincangkan, lepas tu alhamdulillah kami jumpa jawapan lah. So kami sendiri pun berpengalaman daripada universiti lagi, telah menjadi ahli majlis perwakilan pelajar. Lepas itu kami pernah dilatih lah untuk mengendalikan kursus-kursus kepimpinan, mengendalikan event-event. So dari sanalah kami lihat potensi kami ini membantu belia daripada kursus kepimpinan dan motivasi. Di wawasan negara 2035 ada target-target tertentu yang Ketani harus capai. Jadi sebagai belia, Ketani haruslah mulakan berfikir macam mana Ketani kan membangun negara Ketani, macam mana Ketani kan membantu negara Ketani ini ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik di masa akan datang. Caranya, saya sarankan caranya adalah bis kita libatkan saja diri arah mana-mana aktiviti yang dianjurkan di dalam ataupun di luar negara, bis kita ambil manfaatnya dan
Ketani sama-sama bawa balik ke negara ni ataupun tani aplikasikan di negara ni, dan insyaAllah dari sana Ketani boleh membantu. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Golongan muda perlu dijaga dan dipupuk dengan nilai-nilai murni sejak usia muda lagi agar dapat memupuk diri belia untuk menjadi seorang pemimpin di masa hadapan. Dengan bimbingan dan asuhan serta mendedahkan diri para belia kepada kegiatan-kegiatan yang positif akan menggalakkan para belia untuk menggalas tanggungjawab masing-masing dengan penuh dedikasi. Ini secara tidak langsung akan dapat membantu mencapai matlamat wawasan negara 2035 iaitu untuk menjadikan negara Brunei Darussalam dikenali di seluruh dunia dengan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya serta kehidupan rakyat yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Saya tahu diri saya ni mungkin belum lagi terbaik, tapi saya mau yang terbaik untuk diri saya. So alhamdulillah, bila saya dapat join LFC ni, awal-awal memanglah rasanya macam saya ni seorang yang begitu awkward lah orangnya. Tapi semana-mana after sehari atau saya macam dapat rasakan saya ada macam jiwa yang semangat. Tapi kalau bagi saya ialah salah satu platform untuk saya cari kembali ilham untuk menjadi seorang ketua yang berjaya. Sebab secara jujur saya telah pun merasa jatuh, merasa gagal berulang kali. Dan berulang kali itu juga saya temui cara untuk bangkit semula. This camp inilah di mana tempat saya untuk berdiri semula, untuk cari balik ilham itu. Okay, tujuan utama saya adalah hanya semata-mata untuk menuntut ilmu yang baru, dan juga saya telah menghadiri bermacam-macam camp, dan saya diberitahu sahabat saya sendiri bahawa camp ini berbeza daripada camp-camp yang lain kerana ia akan membuat kita mengenal potensi diri kita sendiri dan juga mendevelop lagi leadership skill kami. Golongan belia seharusnya bangun dan bangkit, memperkokohkan iltizam dan tekad mereka untuk memperkasa dan membangunkan potensi yang ada pada diri mereka ke arah menyumbang kepada pembangunan bangsa dan negara serta mempertahankan keamanan, kemerdekaan dan kedaulatan negara dan bangsa. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Kerjasama agensi kerajaan dan sektor swasta begitu penting dalam usaha membantu para pengusaha tempatan, terutama para pengusaha kecil dan sederhana PKS bagi pemasaran produk secara berkesan dalam penghasilan persekitaran perniagaan. Usaha seperti ini dapat dilihat terutamanya di jualan bazar-bazar di negara ini. Para pengusaha kecil dan sederhana sentiasa diberi galakan untuk meningkatkan perniagaan mereka yang juga menjurus kepada peningkatan ekonomi. Perusahaan produk makanan dan pakaian merupakan antara jenis perniagaan yang banyak diusahakan oleh pengusaha tempatan. Permintaan dari pelanggan dan orang ramai terhadap makanan dan pakaian sentiasa meningkat dari semasa ke semasa walaupun terdapat saingan. Aku memilih bisnes KL ni pasal kita ni orang Brunei kuat makan mah. Cari makan di mana-mana pun makan. Kalau barang jarang sikit. Tapi memang ada kena balik lah juga, sama saja. Cuma makanan ni, orang asal lapar mesti tadi mencari makanan bang. Saingan banyak pulang bang, tapi aku percaya rezeki masing-masing lain. Walaupun sama jualan, rasanya pun lain. Satu makanan ni orang suka. Yang kedua, kami ada 3 konsep. Kami punya company yang penting kebersihan satu. Yang kedua murah, yang ketiga kira kami menyediakan sajian itu dengan selera orang Brunei lah. Majoriti orang baju sama tudung ni mudah nak beli dan majoriti bini-bini pun shopping, so kami lebih memilih cenderung ke baju sama tudung itulah. Saingan banyak tapi
seorang-seorang lah dalam kami ni mudah ke baju basar. Jadi orang-orang basar pun ada jual baju-bajunya di sini lah. Kalau ada mana satu baju baru dia bikin, baru keluar, itu orang Brunei suka lah beli lah, senang cerita, senang beli lah. Macam lama-lama barang tersuka lah. Kalau ada mana baju kau, kurta kau, jubah kau, mana ada baru fashion dia suka, senang beli lah. Senang jual, alhamdulillah.